Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita kumpul lagi. Hari ni kita ada kelas 2 lah, yang dalam online yang datang hadir pun hadir Cuma kehadiran macam kita sebut itulah, dia separuh ataupun suku, sepertiga daripada yang asal. So, kalau kita punya perbincangan kita masih lagi dalam Sahih Muslim. Dan kali terakhir kita bincangkan itu, kita dah masuk kepada siapakah yang paling layak jadi imam. Kita ambil itu bab yang sebelum ni. Siapa-siapa yang dapat dekat online, kita dah bagi itu download untuk buku ni. Dan kita tu kali terakhir kita dah masuk pada 256, bab ke 82, bab 82, muka surat 286 sekejap saya kena ni kan. Okey. Share screen. Oh, pasti pengat betul 4 orang je. Okey, tak apa. Okey. Jadi kalau siapa-siapa yang dekat dalam yang ikut online, boleh tengok dekat lah, tengok macam kita tunjukkan ada. Okey. Okey, jadi kalau terakhir kita ambil itu, kita bincangkan berkenaan bab fil imamati. 82 bab kenaan dengan keimaman, mana kelayakan menjadi imam. Waman ahaqqu biha, dan siapakah lebih layak dengannya, siapakah lebih layak menjadi imam. Ini pasal benda ni, kes asas yang kita bincangkan itu tentang tajuk apa imam ni. Zaman kita sekarang ni, ialah banyak orang kadang tak nak jadi imam, ada orang berebut tempat jadi imam. Jadi kalau ikut sebenar, ialah imam ni dia bukanlah jawatan yang patut dikejar. Cuma kalau sekiranya seorang tu layak, layak untuk menjadi imam, maka dia dikedepankan oleh orang lain. Mana orang lain kedepankan dia untuk menjadi imam. Kalau dia paling layak lah, dia paling layak, maka orang lain sepatutnya berusaha untuk jadikan dia imam. Bukannya maksud dia kena kejar jawatan tersebut. Sebab zaman Nabi dahulu pun, Nabi SAW dulu pun, memang para sahabat Nabi SAW jadi imam pun atas lantikan, bukannya atas diorang berebut jawatan. Cuma Nabi SAW ada berikan guideline. Ikut pada hadis kita baca itu, start daripada hadis yang ke-264, iaitu daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, idza kanu salasatan, bila mereka ni, orang yang musafir ni ada 3 orang, falyaummahum ahaduhum, hendaklah menjadi imam kepada mereka salah seorang di kalangan mereka. Wa ahquhum bil imamati aqra'uhum, dan orang paling layak di antara mereka dengan keimaman itu adalah orang paling qari. Dan bila sebut paling qari ni, paling banyak hafal Quran. Paling banyak hafal Quran. Dia bukan macam zaman kita sekarang ni, bila kita sebut qari ni, kita ada istilah qari ni orang baca sedap. Aqra'ukum tu adalah orang paling banyak hafal Quran, bukan orang paling sedap. Sebab tu kenapa kalau kita bincang tu, kita sebut Amr bin Salamah, salah seorang sahabat Nabi SAW, dia jadi imam untuk kaum dia dalam keadaan umur dia baru 6 tahun. Dan kita secara asasnya memang budak 6 tahun dengan orang umur 40 tahun, 30 tahun, mestilah orang yang 30 tahun tadi punya sebutan lebih fasih banding budak-budak. Kan budak-budak kan cakap kan macam pelet sikit. Tapi bila oleh kerana dia paling banyak hafal, satu kampung dilantik dia menjadi imam. Umur dia 6 tahun. Betul, masalah macam baru ni Ramadan kan, banyak soalan timbul daripada orang ramai berkenaan dengan abah tak hafal, anak hafal. So siapa jadi imam? Lah abah ialah tua lah kan. Tapi kena dalam masa sama paling qari. Okay. Cuma pendapat paling qari ni, paling banyak hafal Quran ni, pendapat ni dipegang oleh Abu Hanifah. Adapun dalam konteks masalah macam mazhab Syafi'i, kita baca hadis berikutnya yang kita baca itu, yang seterusnya adalah Nabi SAW bersabda daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, ya umul qauma aqra'uhum di kitabillah, mengimamkan satu kaum tu orang paling qari di kalangan mereka terhadap kitab Allah Ta'ala. Fa in kanu fil qiraati sawa, jika mereka dalam bacaan sama, dalam hafalan mereka sama.
fa'alamuhum bisunnati, maka paling tahu sunnah. Jadi kat sini yang konteks masalah bila dalam mazhab Syafi'i, dan majoriti para ulama mengatakan kalau ada orang faqih tahu hukum hakam solat dengan orang yang paling hafal Quran, maka dikedepankan orang yang paling faqih. Ya, macam kita sebut itu kadang problem dia bila kita kedepankan orang yang tak faqih. Kalau apa-apa jadi dalam solat nanti, dia tak boleh buat apa. Dia tak tahu nak buat apa. Dia macam, nak buat apa? Contoh macam orang tegur dia kan, macam orang perempuan tepuk, atau lelaki tasbih subhanallah. So dia tahu apa nak buat. Atau dia terbatal solat, apa nak buat. Ataupun dia contoh macam pernah jadi kes saya solat kat tempat tu, imam tu dia sujud sekali je. Tahiyat akhir, pada tahiyat akhir, tasyahud akhir. Tapi rakaat terakhir tu dia sujud sekali, kemudian dia duduk diam. Kita kat belakang ni rasa salah ni imam ni. Tapi kita tak pasti dia tahu dia faham dia silap ke tidak, unless lepas tu dia bagi salam. Dia tasyahud tu lama, dia duduk antara dua sujud tu lama. Dia Allahu akbar, dia diam. Makmum lama dah ni. Tiba-tiba dia assalamualaikum warahmatullahi. Makmum kata subhanallah. Dia orang subhanallah, dia pun sujud Allahu akbar. Dia sujud sambung balik solat dia. Dia tersasul macam tu, dia tak perlu untuk batalkan solat. Kalau orang Melayu kita batal teruslah solat. Apa jadi? Batal solat, batal lah. Start balik. Dia macam tu. yang sepatutnya adalah dia teruskan solat tu pasal dia tak boleh tambah rakaat satu. Kemudian dia tak buat apa lagi. Apa dia tak buat lagi? Dia tak buat lagi apa adalah sujud. Dan sujud je lah. Sujud, lepas tu dia bangkit balik, dia tasyahud balik, kemudian dia sujud 2 kali untuk kerana kelupaan. Sujud sahwi 2 kali. Lepas sebelum bagi salam 2 kali dia sujud. Mana sujud solat tu, kemudian tasyahud balik, kemudian sujud 2 kali lagi. Dia pasal kes dia orang lain dia tak tasyahud lagi. Dia yang tasyahud seorang-seorang. Dia bagi salam. Itu yang kita kata benda tu berlaku sebab kerana dia tersasul. Okey. Dia tak bangun semula. Itu cerita dia tahu. Kalau dia tak tahu hukum, dia bangun tambah 1 rakaat, tak jenuh. Makmum belakang subhanallah kan. Dia tak boleh. Bahkan kalau imam bangkit untuk rakaat kelima, dia kena turun. Bila makmum bagi sebut subhanallah, dia kena turun, dia tak tambah dah. Walaupun pernah berlaku dalam hadis Sahih Muslim, Nabi SAW pernah tersolat 5 rakaat. Para sahabat ikut sekali sampai habis. Lepas solat tu, Nabi masuk rumah, kemudian Nabi keluar rumah balik, tengok orang ramai masih lagi macam bising. Nabi kata, kenapa? Dia kata, ya Rasulullah, kau solat 5 rakaat. Nabi terus pergi ke depan, Nabi terus sujud sahwi 2 kali. Orang ramai pun ikut. Takbir, sujud, kemudian semua kali ikut. Nabi sujud dan kemudian bagi salam. So, dekat situ kita faham bahawa kalau sebab saya tersilap, terus, dia tak boleh ulang solat dah. Solat 5 rakaat tu dah terlajak dah. Dia tak boleh patah balik. Sedangkan, hukum selepas dari itu tak. Selepas diketahui bahawa bangun untuk kelima tak boleh, maka tak boleh, kita tak boleh bangun dah. Imam kena turun balik. So secara konsep dia, kalau dia kata orang tu hafal Quran banyak tapi jahil masalah taharah, jahil masalah rukun solat dan sebagainya, apa wajib solat, apa rukun solat, rasa masalah jugalah. Sebab tu kenapa dalam konteks macam yang berpegang dengan zahir hadis ni Abu Hanifah, dia kata bahawa yang paling tahu kitab Allah Ta'ala, kalau tidak barulah dia ikut sunnah. Siapa paling tahu sunnah? Fa in kana fi sunnati sawa, jika mereka dalam sunnah ni sama saja. Fa aqdamuhum hijratan, maka yang paling awal hijrah. Fa in kana fi hijrati sawa, dan jika mereka dalam hijrah ni sama saja dia punya tahap. Fa aqdamuhum silman, maka orang yang paling awal daripada dia, silman itu masuk Islam. Silman ni masuk Islam wala ya umman rajul fi sultanihi dan janganlah diimamkan oleh seorang lelaki pada kekuasaannya. Maksudnya ini kalau kes pun sekarang macam sultan atau raja atau apa, kalau kita dalam rumah kita, kalau kita dekat dalam office pejabat kita, so yang paling layak diimam adalah ketua dia, siapa je bos lah. Siapa bos ketua. Kalau dekat dengan negara, yang paling layak agung. Lepas agung Perdana Menteri and so on lah. Dia cara dia macam tu. Kalau dekat negeri sultan atau raja paling berhak menjadi imam. Maksudnya dia tak diimamkan seorang tu dalam kekuasaan dia, mana tempat dia berkuasa, dia tak ada siapa autoriti dia, tak ada siapa menjadi imam ke atas dia. Okey, jadi yang itu kita ambil itu, yang sampai sini kita baca tu. Janganlah seorang tu ini betul sekejap. Ini betul lah. Ini dan last kita akhir kita baca itu kat sini.
Sampai bahagian tu lah, bahagian paling awal Islam. Paling awal Islam Kita paling awal Islam. Paling awal Islam. Download dokumen. Okey. Paling awal Islam. Siapa yang paling awal Islam, itu yang paling layak untuk menjadi imam. Tapi dia kata dalam riwayat lain Sinan, tua, umur. Supaya ganti kepada Silman, mana paling awal paling awal Sinan dari segi masalah usia. Paling tua usia. Okey. Yang satu lagi riwayat yang kita baca sekarang ni adalah paling awal Islam. Silman kalimah di Silman, bukannya kalimah Sinun ni usia. Jadi kalau dulu kaitan kepada usia ni perkara gigi tau, gigi. Berdasar pada bilang gigi lah, paling banyak gigi paling banyak usia. Ataupun makin ketua makin kurang gigi, wallahualam. Tapi kalau ikut binatang, memang kita dia tak umur pakai gigi. Macam binatang untuk korban, bila panggil cukup umur tu kan, 4 batang gigi bawah tu cukup, dia baru boleh ni. Dan biasa benda tu umur macam lembu 2 tahun masuk 3, kambing setahun masuk 2. Dia ada umur dia. Itu berdasar gigi. Jadi dulu itu kadang-kadang bila kita sinun gigi kan, tapi sinun juga dinamakan sebagai gelaran bagi untuk usia. Untuk usia pun gigi dia panggil sinun Okey. Okey, dia kata wala yaqudu wala yaummanna ar-rajulu fi bait sultanihi, dan jangan diimamkan seorang lelaki tu pada kekuasaannya atau pada tempat dia berkuasa. Okey. Sultan actually authority lah. Authority kalimah sultan ni maksud dia authority. Sultan juga maksud dia ketua atau pemerintah. Lafaz dia sultan kan. Dia sultan, mana jangan diimamkan seorang tu pada kekuasaannya, tempat dia berkuasa. Macam kita tengok di rumah, kalau negeri lah, kalau office. Okey. Kemudian wala yuq'adu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'izni, dan jangan didudukkan di rumahnya pada tempat ataupun kawasan bahagian yang dia dimuliakan dia padanya. Macam kalau ada bantal khas untuk dia. Ni kata Allah alam taala, Allah alam. Ini mungkin orang Melayu kita dulu mungkin ada khas tempat duduk bapak yang duduk. Ini pinggan bapak engkau. Saya rasa zaman dulu lah, zaman sekarang campur aduk je. Zaman dulu pinggan bapak tu jangan siapa pakai. Cawan bapak yang pakai. Betul? Ada kan? Dia macam tu. Ala kuliah ke, tapi ni mungkin dah lepas kot. Timbul tajuk jangan campurkan baju suami dengan dia baju anak-anak. Yang baru ni ada kecoh kan. Kalau dia muliakan suami dengan jangan campurkan pakaian. Itu tidak masuk sebenarnya. Sebab dalam kes masalah pakaian tu tak pernah ada daripada hadis Nabi SAW ataupun kisah para sahabat mereka mengasingkan basuh baju antara baju mereka dan baju suami mereka sebagainya. Tak ada pernah timbul pun. Wallahu alam. Tapi kali Nabi sendiri SAW, Nabi buat sendiri kadang-kadang. Tidaklah timbul tajuk untuk panggil lepas asingkan. Allah tak tahu lah, kita ni sikit tajuk ni. Pasal orang banyak keluarkan, yalah, musim PKP pening kepala keluarkan idea baru. Ayat ni mana pernah keluar kan? Tak pernah kita dengar ayat ni. Sampai kalau kata orang itu kena basuh 3-4 kali lah. Mana boleh basuh sekali kan, suami basuh selai, tapi kerana baju suami itu mulia, kononnya tak boleh basuh sekali. So basuh nanti. Basuh awal, kemudian baru basuh baju yang lain. Allah kalau kata baju tersebut tak boleh kena gonyoh teruk ke, mungkinlah. Kita faham lah kan. Kita nak jaga takut rosak, tapi tidaklah sampai kita asingkan hanya kerana dia suami. Cuma macam kat sini yang kita dalam hadis ni ada pengertian yang hampir serupa dengannya.
Okay, macam dia takrimati itu bawah tu Sekejap. Sekejap. Atas balik. Dia mouse ni pelik sikit. Bila saya pusing-pusingkan dia tak nak jalan. Ayolah. Okay. Takrimati itu dia kata al-firashul khas bi sahibil manzil. Mana apa hamparan yang khas untuk tuan rumah. Dia kalau contoh macam ni. Takrimati Mana kalau kita contoh macam ni lah, macam kalau raja tu dia ada singgah-sana lah. Kalau kita kat rumah kita kursi malas kita tu. Kadang macam apa ada dulu kadang orang tua dia kursi kursi buaya, kursi goyang. Kursi goyang tu dia seorang duduk. Yang anak-anak cucu yang naik. Allah Alam lah. Tapi kita kata benda ni tapi tak boleh duduk kecuali izin dia. Cuma lah kita kata adakah dalam konteks ni sama kita pemuliaan suami tu sampai peringkat macam tu, sampai kena basuh baju. Macam saya sebut kan, makan pinggan, cawan bapak yang pakai. Dia punya je cawan ni. Ini benda ni dipakai pinggan dia. Ini dia pakai yang lain. Allah Alam lah. Tapi mana? Masa Nabi sendiri memang ada cawan sendiri, tapi Nabi tak pernah masalah untuk kongsi bekas dengan Aisyah. Baginda Sallam kan, macam dalam hadis yang sahih, pernah Aisyah minum dari satu bekas, Nabi bekas sama, Nabi letak bibir dekat mulut tempat Aisyah letak bibir dia. Maksud dia tak pernah rasa jijik ke, hatta ketika tu Aisyah tengah haid. Kan kadang nak Aisyah gigit daging, Nabi gigit tempat yang sama Aisyah gigit. Itu pun sama juga. Jadi benda tu kali kepada Nabi SAW pun layanan pada isteri, tak pernah ada style macam tuan dan hamba. Dia macam the word Lord kan kepada tuan ni, suami dia gelar dengan Lord ni. Kalau kita lihat dalam Bible adalah dalam Bible actually even istilah tu sama digunakan. Kalau kita buka dalam kalau kita lihat apa soal tadi hilang. Betul lah sini. Ingatkan hilang muka surat. Bunyi kita tengah buka. Okey. Kalau kita tengok dalam kisah Yusuf alaihissalam. Kan Yusuf alaihissalam kan ketika mana dia kalau ada Quran. Quran mana kan? Ya. Kena buka Quran jap. Kalau ada mani. Kalau ada saya buka kan. Dalam surah Yusuf kan kisah ketika isteri menteri tu kan digoda Yusuf. Kan dia kata wastabaqal bab, dan mereka berdua lumba ke pintu. Wa qaddat qamisahu min duburin. Lalu dia perempuan berkenaan koyakkan baju Yusuf dari arah belakang. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Lalu mereka berdua bertembung dengan tuannya, his lord. Dipanggil suami kepada menteri itu punya tu dengan lord. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Mereka berdua bertemu sayyidaha. Dia kata zaujaha. Kalau zauj pasangan kali kepada kisah istilah yang digunakan digunakan ada ke? Orang mungkin pasal dia ada pangkat. Kena takbir sekejap. Zawiyah, okey. Ustaz dalam kes Nabi tadi sebelum sujud sahwi adakah perlu takbir? Ya. Bukan takbir masuk solat, tak, takbir terus sujud. Takbir terus sujud. Takbir terus sujud. Bukannya takbir Allahu Akbar baru Allahu Akbar, tak ada. Tak ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram tak ada, okey. So, jadi balik pada saya sebutkan. Okey lah. La ilaha illallah. Okey. Dia kata wa alfaya sayyidaha. The word is actually Lord. Kalau kita tengok pada istilah digunakan untuk Adam alaihissalam dengan isteri dia, zauj. Uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggal engkau dan pasangan kau, your spouse. So jadi istilah Quran ni kadang-kadang boleh menjelaskan kepada kita era dan zaman yang berbeza, macam mana berlaku perubahan. Pada asal zaman Adam alaihissalam, suami itu bukan tuan. Pada zaman-zaman berikutnya pernah berlaku suami ni tuan. Macam zaman Victorian kan, England punya zaman. Dia zaman kalau tengok Pasal ada pangkat kot. Bukan pangkat. Suami itu kalau lord pada dia punya kedudukan panggil kawasan tuan tanah, saya faham. Tapi masalahnya dia isteri
isteri dia panggil my lord. My lord bukan my husband, my lord. Jadi kalau kita buka tu, saya kata buka dalam Bible pun benda ni ada. Dia gelarkan suami tu lord. So kalau balik pada hadis tadi kan, kata wala yuqadu fi baitihi ala takrimatihi, jangan didudukkan di rumahnya pada tempat muliaan dia, tempat khas bagi dia, illa bi izni, dengan izin dia. Itu kisah Ummu Habibah. Dia tarik daripada bapak dia Abu Sufyan ketika tu masih lagi musyrik, datang rumah dia, ziarah dia. Lepas tu nak duduk dekat hamparan Nabi. Kan dia tarik, tak nak bagi bapak dia duduk di atas hamparan Nabi SAW, hamparan Nabi duduk. So lapik tu kita kata itu memang ada lah. Kita kata yalah, give and take, tajuk pemuliaan suami tu ada. Tapi adakah sampai peringkat macam kes yang zaman kisah Nabi, kisah Yusuf AS tu yang sampai suami dipanggil Lord dia kata sekejap, ada ke? Rasa saya sebenarnya install kat sini. Tak ada, tidak. Tak ada pun. Lama lah pula kan. Jumpa dah. Sini kot. Saya dengar Quran tu ada. Saya letak kat sini. Patutnya ada. Mana tak? Kalau ada akhir-akhir macam tu tengok. Tak ada. So memang tak wujud. So tapi kalau surah Yusuf ayat tu ayat dan surah Yusuf kita boleh surah Yusuf ayat yang ke 25. Actually dalam istilah pasal benda sebut isteri, menteri kan, dia tak sebut zauj, dia sebut apa? Imratul Aziz. Mana the minister punya woman, perempuan dia. Dia tak gunakan, dia tak sebut kalimah ni. Dia kadang-kadang istilah tu ada maksud lebih kurang lah. Dia kalau ikut lafaz macam tu agak ni. Sebab tu bila Al-Quran Karim gunakan lafaz umum nisa, dia berbeza dengan lafaz imra'ah saja. Dia gunakan istilah tu, dia bila beramai-ramai dia lebih mulia. Dia perempuan, wanita-wanita dia lebih mulia. Tapi kan dia kata dia sebut dengan lafaz perempuan dia tu, actually agak degrading sikit lah. Dari segi masalah zaman ni, zaman berbeza, memang berubah panggilan. Tapi balik berasal, kalau zaman Adam AS sendiri, dan Quran Karim Allah Ta'ala gelarkan isteri Adam tu dengan zauj. Tapi dalam kisah Yusuf tu, isteri tu dipanggil sebagai sebagai woman, the woman of this guy, the woman of that guy. Itu lain, dia tak sama. Soalan kuliah kita sebut macam kes masalah pemuliaan ni, memang ada dalil berkenaan pemuliaan tadi, tapi spesifik apa detail dia tu Allah Alam lah. Kita tak ada kan. Actually kalau suami tersebut tak suka, yes, suami tak suka benda berkenaan, dan isteri kena comply lah. Maksudnya suami tak suka pinggan dia dipakai oleh orang lain, cawan dia, sudu dia khas, dia nak. Zaman dulu kadang-kadang makan pun suami tak makan lagi, anak-anak yang makan dulu. Dia abah ambil lauk dulu, baru anak-anak ambil. Itu kadang-kadang wallahualam dalam masyarakat Melayu kita ni, benda tersebut dia orang letakkan respect to the husband. Mungkin sebahagian daripada Hindu. Allah, kita tak confirmkan sebab apa? Sebab memang kita kata dalam masyarakat Islam kita ni memang ada sebahagian Hindu punya kebiasaan yang kalau kita lihat balik benda tersebut, kadang-kadang ialah ada yang macam suami tu macam tuan atau actually Tuhan pun ada. Cara mereka layan tu macam tu sekali. Dia tak boleh nafikan, memang berlaku. Tapi dalam masa yang sama benda tersebut kalau kita nak detailkan dia punya keadaan dalam Islam, taklah kata tak boleh, taklah kata suami itu macam adik-beradik awak. Ni kadang-kadang ada orang perempuan kan, bila zaman sekarang ni belajar berkenaan hak wanita, feminis. Seronok cerita semalam isi saya kata Ustaz Firdaus Wong kan,
Dia tulis, dia kata kat televisyen dah ada dah drama Ustaz Jahat. Ustaz Jahat dah ada kan. Cuba buat drama feminis jahat, liberal jahat. Kan banyak juga. Saya nak buat gambar dia kan. Betulnya ada buat wayang-wayang macam tu juga. Dia kata. Jadi, ialah kelakar kan. Cerita-cerita macam benda tersebut kita kata tak dinafikan. Kita kata ada penghormatan untuk suami, tapi tidaklah sampai peringkat macam itulah. Asingkan. Sampaikan baju tak dicampur ke dan sebagainya. Itu benda-benda tersebut agak ni lah, agak sikit kadang-kadang tu macam melampau lah. Cuma sebahagian benda tu saya kata mungkin mungkin datang wallahu alam daripada budaya Hindu. Mungkin. Kita tak kata ya betul sebab dalam dari segi masalah adat-adat tadi macam penghormatan suami tu, kat sini hadis ni menyokong. Hadis ni yang kata janganlah diduduki di rumahnya pada tempat duduk atau hamparan kesukaan dia kecuali dengan izinnya. Itu benda yang ni jugalah. Macam zaman sekarang kan anak-anak masuk bilik mak bapak lompat-lompat dalam katil kan. Zaman dulu tak ada. Bilik masuk sikit bilik bapak lari kan. Tak masuk bilik bapak. Dia mungkin Allah, tapi kita kata apa? Sebahagian daripada ni adat Melayu kita. Tapi benda tersebut kalau ikut pada zaman dulu jadi. Mana anak-anak dia respect bapak dia, walaupun bapak dia tak sepandai dia ke, tak sekian dia ada penghormatan, kadar penghormatan dari bapak tu ada. Zaman sekarang ni bila mana kita kata dihilangkan hak bapak tadi, hak mak tadi kan, anggap macam sama aja. Dan sekali anak-anak tak respect mak bapak. Dia tak nampak kedudukan mak bapak tadi lebih besar. Sebab ketika mana dididik dengan pinggan bapak, jangan cuit. Ini bapak punya. Tapi kita orang tu kan kecil tu langgar agak. Bapak kita punya slipper kita pakai pergi main bola. dia petang-petang kan, saya dengan adik saya lah. Kita tak beli boot bola. Jadi pasal main saja je. Kadang kaki ayam, bila pakai kaki ayam, abang-abang tak pergi masuk padang. Tak boleh dia kata. Jadi waktu tu kita kecil kan, padang tak ada besar mana pun. Tapi kat situ lah kita main kan. Jarak padang tu daripada sini ke CMB lebih kurang jalan tu lah. Tak ada jauh mana kan, selang beberapa rumah je. Ataupun Maybank dekat sikit. Jadi bila petang kita pakai slipper bapak pergi main bola. Dan orang tua tu nak pergi masjid. Lepas tu slipper dia hilang. Dijerit daripada sini sampai ke sana tak dengar. Ya saya atau adik saya lah, kadang-kadang adik saya kan, slipper dia hilang. Kadang-kadang maghrib kan, dia padang tu macam ke sini rendah, dia jalan ni straight, ini jalan macam bulatan lah. Jadi padang tu kat sini tinggi sikit, ni longkang. Kita orang bila bapak kita orang keluar, kita orang terjun longkang. Takut dia nampak kita main bola. Maghrib tak balik rumah lagi, dia pergi masjid, anak main bola. Jadi sekali tu adik saya kita orang terjun kat longkang. Lepas tu kawan-kawan kat atas kata jangan bangun lagi. Sekali tu adik saya bangun. Rupanya bapak saya kita pergi sana, bapak kita pergi sini. Nampak ah? Dia tengok je kita orang kawan dia longkang. Adik saya kerja. So kadang-kadang benda macam tu adalah kita kata benda-benda yang kita panggil apa? Hak milik bapa tu tadi tak dicuit kecuali dengan izin dia tu. Itu mungkin ada Allah alam dari segi masalah dari segi masalah adat dan juga adab. Memang kadang-kadang benda tu mendidik untuk kita hormat bapak kita. Kan? Tak ada apa lawan cakap ke, tinggi suara ke, berbahas ke, tak ada. Itu mungkin ada sikit. Tapi pantang larang, almarhum bapak saya tu banyak pantang larang. Makan pegang pinggan menatang tak boleh, kita kuku tengah malam tak boleh. Jangan buat depan dia kena jerit tak pasal. Senja-senja kan, ayam berkokok siap. Ayam berkokok kat rumah senja. Dia tangkap besok sembelih. Pasal dia ada kepercayaan orang Melayu kita zaman dulu, kalau ayam berkokok dekat rumah waktu petang, masa dia doakan tuan dia mati. Ni ada orang Melayu kita lah. Kadang-kadang bapak saya kuat juga jaga pantang larang ni. Saya ingat macam kes abang saya ingat almarhum abang saya. Dia pernah tengok sekali saya pakai seluar kan. Saya tanggal pakai kain plekat. Kan rupanya orang Melayu kita dia ada cara pakai dari atas, tanggal kat bawah, betul? Ke tak tahu. Dia rupanya orang Melayu kita ada dia punya adab pakai kain tu, ada sarung ikut kepala, kurang ikut kaki. Dia bukan sarung kat bawah.
Dia maksudnya kena sarung macam ni. Kononnya kalau kita ada benda tak elok ke, dibuang dari badan kita. Dia ada kepercayaan macam tu. Jadi saya pernah sekali depan abang saya pakai kain, tangan macam tu je kan. Dia macam, dia macam, kau pakai kain macam ni? Dia macam, apa masalah? Oh, dia diam lama, tak apalah kau sekolah agama. Serius. Okay, jadi kadang-kadang adat dan adab orang Melayu kita ni ada separuh dah. Tapi satu benda saya perasan lah, saya tengok macam budak-budak zaman sekarang kan, dengan mak bapak menjawab lawan kan, bapak cakap dia kan, saya seperibadi dan keluarga saya tak ada siapa dapat buat yang tu. Kami macam mana sekalipun takkan berani kata bapak kata bibi, tak ada siapa boleh apa lagi. Lepas daripada kemasukan budaya barat dari masalah kehidupan kita, benda tu diajar. Saya ingat satu cerita kartun Simpson. The Simpson tu, dia panggil bapak dia nama je. Dia panggil bapak dia pakai nama. Itu kartun paling kurang ajar. Bart Simpson dia panggil bapak dia. Kan? Itu konsep yang kita kata dalam masyarakat barat, dia kata bagus. Tapi sebenarnya benda tu meruntuhkan keluarga. Sebab tu diorang kat sana tak ada keluarga yang manageable duduk sekali, tak. Dia jadi macam pecah, keluarga berpecah-pecah. Itu adalah masyarakat diorang macam tu. Kita masyarakat Islam kita lain sikit lah. Tapi secara asasnya benda tersebut ada basic lah. Kita katakan kadang larangan untuk tua kita, ada adab tadi kita kata macam melatih untuk kita hormat pada mak bapak. Tapi adakah sampai kena asing baju masuk, tak? Tak ada. Tak perlu timbul. Unless suami tak suka. Kalau suami tak suka, then dia kena provide lah. Mesin basuh baru ke, atau hantar lobi ke. Ada orang saya jumpa, bila isteri dia macam gitu kan, dia ambil baju dan hantar lobi. Dia rasa tak kurang bersih ke isteri basuh kan, tak nak susahkan isteri dia ambil basuh dia hantar lobi. Hantar lobi terus. Set sereka je. Itu basic yang kadang-kadang kita kena perhatikan. Sebab masyarakat kita, tapi pada untuk suami, demand isteri buat tak? Demand isteri buat tak suka, dia boleh beritahu, saya tak suka benda sekian. Tapi untuk demand isteri tukar, benda tak ada. Kalau contoh macam pinggan cawan kan, dia kena sediakanlah tempat khas. Kalau rasa anak-anak akan ambil juga kunci mangga, hanya dibuka kunci mangga cawan dia, pinggan dia tu, kecuali lepas bini tu buka kunci. Itu cara kalau dia betul sangat asing. Kadang-kadang benda tu ada Melayu kita ada asing, minum sisa kan. Kadang-kadang kita bagi anak kita minum, kita minum kemudian. Tak boleh, nanti anak tak dengar cakap. Kita minum sisa anak tak dengar cakap. Tapi kalau kita faham daripada kisah Nabi biasa je dengan Aisyah. Bahkan Nabi SAW ketika baginda nak wafat, baginda minta Aisyah lembutkan kayu sugi tu, minta Aisyah gigit dulu. Gigitkan untuk baginda sebelum daripada baginda SAW gigit. Minta Aisyah gigitkan. Aisyah gigitkan kayu sugi tu. Kemudian dah lembut, bawa Nabi gosok mulut. Sampaikan itulah benda yang terakhir berlaku pada Nabi SAW. Aisyah paling gembira adalah Allah Ta'ala satukan air liur dia dengan air liur Nabi SAW ketika bagi dia wafat. Jadi tolong gigit kan, kayu sugi tu dia bagi Nabi ambil, gosok-gosok mulut. Kemudian pada ketika itulah Nabi SAW wafat. Bahkan yang terakhir Nabi angkat tangan kan, Allahumma ma'arafiqil a'la, ya Allah bersama teman tertinggi. Itu tangan Nabi jatuh dan Nabi wafat. So Aisyah radhiyallahu anha, dia di atas riba dia Nabi SAW wafat. Tapi tak pernah ada jijik pun masalah air liur kan. Apa lagi, itu basic lah kita kata dari segi asasnya. Kemuliaan kemuliaan suami itu dijaga, tapi tidaklah sama melampau jadi macam lord kan. Dan bahkan memang isi Nabi SAW kepada kisah lepas dia pindah ke Madinah, mereka banyak juga lawan cakap. Yang kisah Umar bin Khattab anhu kan, dia pernah sekali kan, dia kan dia ulang alik dengan jiran dia, yang kisah Nabi ilak, Nabi sumpah tak sentuh isteri selama sebulan. Kisah tersebut kalau kita baca balik, punca dia adalah isteri Nabi menjawab. Maksud Umar, dia pernah marah isteri dia marah isteri lawan cakap balik. Kau lawan cakap kan. Lepas tu isteri dia kata, kan aku seorang, isteri Nabi pun buat. Jadi bila kisah ni, bila dia jumpa Nabi dekat dalam kemah tu, dia cakap dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kita duduk Mekah, isteri-isteri kita, dia kata dekat Mekah dulu, semua cakap dengar, tak ada lawan, tak ada menjawab balik. Tapi bila kita pindah ke Madinah, isteri-isteri kita dapat daripada orang Madinah budaya baru. Dia cakap, jadi melawan cakap tu memang kita kata berlaku, tapi taklah benda tu ialah mengaibkan. Nabi tak adalah ceraikan isteri kerana itu.
Yang Nabi SAW elak tu sebab diorang minta hak. Sebab Nabi banyak dapat hadiah tapi tak sampai pada diorang. Benda tu Nabi dispose. Dapat hadiah Nabi bagi orang. Dan sekali diorang datang jumpa Nabi minta hak. Mana hak kami? Nabi punya marah. Nabi sumpah tak sentuh isteri selama sebulan. Itu adalah kisah tersebut. Jadi cuma kisah Umar bin Khattab sebutkan memang isteri Nabi menjawab cakap tu ada. So nak hoping that your isteri tu diam, you bang baik bang kan. Itu isteri orang Mekah isteri orang Madinah tak. Di Mekah tak ada, di Mekah je, di Madinah tak. Mungkin zaman dulu macam itulah. Kita orang Islam kita di Malaysia pun, orang Melayu kita zaman dulu mungkin satu masa dulu macam tu. Suami kata apa, isteri diam je. Tak setuju pun diam. Kan? Habis-habis pengandai air mata. Tapi kalau dekat zaman sekarang kan jawab balik. Kita puas hati kita jumpa lawyer. Allah lah, kita kata benda ni kita kata era dan zaman berubah. Kan? Tapi benda tu tak mengaibkan sampai menjadi kes perpisahan ataupun diharamkan isi jawab balik, tak ada. Memang zaman Nabi SAW dahulu, isteri-isteri tu berikan pendapat macam Ummu Salamah kan, ketika Nabi SAW Nabi SAW ketika umrah yang Nabi SAW pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi nak umrah kan, tersangkut di Hudaibiyah. Kemudian bila tak dapat berumrah, dia kena tahallul. So Nabi suruh para sahabat tahallul, tak tahallul. Nabi masuk kemah, Nabi marah lah, dia tak dengar cakap. Lepas tu Ummu Salamah kata, kau buat dulu. Ummu Salamah cadang pada Nabi. Nabi keluar, dia panggil tukang cukur kepala Nabi. Semua para sahabat tu bercukur-cukur kepala beramai-ramai. Balik Nabi kena buat dulu. Ketika tu bang kita kata apa? Dari segi asasnya Ummu Salamah bagi nasihat. Nabi okey. Tak ada timbul tajuk kata apa hal kan. Ini sikit kau cakap banyak, aku suami kau kan. Jangan cakap banyak. Itu tak ada, Nabi tak banyak tu. Okey? Baik. Okay, so jadi kat situ sampai itu kita yang terakhir tu kita ambil, baca kat situ sampai last sekali. Dia kata jangan duduk di rumahnya di atas hamparan kedudukan dia kecuali dengan izin dia. Okey, baik. Okey, baik. Dan kemudian dia kata daripada Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ataina Rasulullah sallallahu, kami telah datang kepada Rasulullah sallallahu wa nahnu syababatun. Kami datang Nabi sallallahu dan keadaan kami ni syababatun, golongan pemuda. Mutaqaribun, umur usia tak jauh jarak. Mungkin ni 23, dia muda. Dia muda. Syabab ni lepas daripada 15 tahun tu dah syabab lah. Syabab 15 tahun. Dia bukan dah ada 30 tahun tu syabab. Zaman kita ni pemuda 40 tahun pun pemuda lagi. Istilah Nabi SAW ni awal belasan tahun tu. Kalau dia kata dah masuk 20 lebih tu rijal. Dipanggil golongan golongan lelaki. Pemuda ni sebelum lelaki lah. Sebelum orang tu digelar sebagai lelaki, digelar sebagai pemuda. Maka dia kata fa aqamna indahu 20 lailatan, lalu kami diam ataupun iqamah, menetap bersama baginda di sisi baginda selama 20 malam. Kami duduk di sisi baginda selama 20 malam. Maksudnya bila datang, ni maksudnya bila datang jumpa Nabi ni, biasanya bila masuk Islam, baru masuk Islam, jumpa Nabi, syahadah, belajar sebahagian daripada ajaran-ajaran agama, dan balik kampung balik. Macam tu keadaan biasa. So kadang-kadang diorang kan dia datang jumpa Nabi ni, kalau kita tengok dalam awal Sahih Muslim tu kita bincangkan, diorang tak boleh datang kecuali pada bulan haram saja. Sebahagian mereka tak boleh datang kecuali bulan haram. Bulan haram mereka boleh datang. Bulan tak haram mereka tak boleh datang. Sebab ada kabilah-kabilah yang sekat mereka. Jadi kalau sekali datang tu dia akan duduk lama lah. Kan datang sekejap dan perjalanan nak datang pun berminggu-minggu kadang-kadang. Berhari-hari nak datang jumpa Nabi. Zaman dulu bukan macam kita kan, pagi ni pergi sampai Melaka kan, pergi sekarang ni sejam 2 jam sampai Melaka dah. Lepas tu petang kan balik. Kalau naik flight tu sampai Penang. Saya pernah dengar sekali perbualan orang-orang berduit. Orang berduit lah. Dan ketika tu Mufti Meng datang kot. Lepas tu kita ada makan kat mana entah. Lepas tu ketika ajak makan tu kan, duduk atas meja, kita ustaz tu, kita tahu kita pun. Kita dengar dia sembang buat apa? Makan nasi kandar. Dia pergi makan nasi kandar, naik flight, pergi Penang, lepas tu balik. Dia kalau budak-budak naik motor ada lah. Gaya-gaya naik motor, pergi tempat sekian pukul apa ada jugalah. Tapi ini bukan ni. Bukan sebab tu, dia duit dia ada. Duit dia ada. Nak rasa kadang rasa nak makan nasi kerabu, pergi ni, pergi Kelantan. Naik flight kan, bayar sanggup bayar tiket, pergi makan, lepas tu balik. Pergi pagi, makan tengah hari, lepas tu tengah hari dah balik lah. Just pergi untuk makan je. Tambang tu tak kisah. Wallahualam, tapi lah kita kata benda ni zaman sekarang boleh buat lah. Zaman dulu mana boleh.
Sekali perjalanan, macam kita kata macam perjalanan daripada apa, Mekah pergi Madinah. Saya ada Dr. Basir Abdul Rasid Abdul Rahman, dia ada share tentang apa, jemaah haji zaman dulu. Ada kan dia share struggle-nya nak pergi haji zaman dulu. Naik kapal berapa bulan, kemudian sampai naik unta pula berapa minggu, sampai ke Mekah, kemudian nak pergi ke Madinah pula, naik berapa minggu pula lagi. Zaman tu kita kata dahsyat lah, sangat dahsyat. Kita panggil apa struggle untuk pergi. Zaman sekarang wah, pergi dapat business class dah. Kan? Tekan butang jadi katil. Cik mata sampai dah Mekah. Labbaik Allahumma labbaik kan. Zaman dulu pun ada macam tu. Nak pergi haji tu macam nak pergi pun nak pergi mati. Bayar hutang habis kan. Sekian hutang maaf. Kalau bergaduh adik-beradik, mak berbaik-baik dulu baru pergi. Itu zaman dulu punya. Zaman sekarang mana ada orang anggap nantilah panjang lagi usia tu, tak mampu lagi. dia boleh tangguhkan lagi. Wallahualam. Tapi secara asasnya kalau kita perhatikan, beza. Zaman dulu kan kita nak datang jumpa Nabi, bayangkan zaman tak ada kenderaan kecuali unta atau keldai atau kuda. Kuda lah usually. Kuda kalau tu memang kita panggil apa, orang kaya je ada kuda untuk bergerak laju. Unta lambat. Slow kan. Berapa? 1 jam pun batu je. Dia ketuk-ketak kan, bukan lari pun. Jalan gitu kan. Sampai dipanggil apa, kapal apa? Dipanggil sebagai kapal di padang pasir. Sebab dia hoyang itu kan. Berapa laju dia jalan. Dia speed dia bukan ni. So, sebab tu kenapa yang kes bila apa zaman dulu dikirakan marhalah kan. Marhalah tu actually 2 marhalah. 1 kali perjalanan unta stop, berhenti, 1 marhalah. Kemudian unta tu jalan balik, second trip 2 marhalah. Sebab tu benda ni sebenarnya tak ada angka tetap. Angka tetap tak ada. Angka yang tetap yang ada adanya daripada riwayat perbuatan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, yang mereka buka puasa dan juga mereka qasar solat pada jarak 4 barit. 4 barit ni sama dengan 16 farsah. 1 farsah 3 batu. 16 farsah 48 batu. Itu paling tepat. Sebab tu yang bila kali dengan jumpa jumlah 80 kilo, 82 kilo, 86 kilo berdasar kepada 48 batu yang para sahabat buat. Itu yang paling sahih. Yang ayat kata 2 marhalah tu, dia 2 marhalah. Awak tahu marhalah tu apa? Sebab tu dia kata pada kes marhalah ni tak dipakai istilah ni oleh majoriti para ulama. Sebab apa? Sebab istilah marhalah ni tak dapat angka tetap. Sebab dia kita kata unta punya journey dalam satu hari dua trip. 1 2. Okey, one trip tadi yang 1 2 dia berhenti betul rehat, berhenti jalan betul rehat. Okey, dia 2 trip tadi dia akan berbeza sebenarnya kalau ikut pada musim. Musim panas, musim sejuk. Unta tua, unta muda. Apa dia ni barang banyak, barang sikit. Itu benda tu main peranan. So, bila unta tua lain, unta muda lain. Unta sekian lain. Lepas tu bila kita kata laluan perjalanan di sana berbukit ke tak berbukit, semua tu memainkan peranan dalam masalah tempoh satu trip, satu marhalah tu berapa jauh dia boleh pergi. Sebab Nabi pada ikut Sahih Bukhari pun Nabi cuma letakkan jarak perjalanan yang musafir ni sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Nabi sebut itu. Nabi sebut by time. Nabi tak sebut by distance. So jadi dia tak ada distance tetap. Sebab tu balik pada asal dia punya sebutan tu yang macam adalah seorang para ulama macam Syekh Albani kan, ataupun contoh macam Ibn Taymiyah yang mengatakan bahawa musafir ni ikut pada uruf masyarakat. Ada dikira zaman musafir atau tidak. Dia kata uruf. Jadi kalau ni kata ikut pada jarak, orang ramai tak anggap sebagai musafir, tak ada lah. Macam kita pergi ke Sogo, walaupun struggle berjam-jam kan pergi Sogo kan, macam sekarang kan, sekarang ni keluar tengok dengan jam dengan apa sebagainya kan. Tapi walaupun begitu tidak menjadikan syarat dia panggil lama atau susah tadi sebagai syarat untuk safar. Syarat safar tetap letakkan dengan jarak. Tetap letak dengan jarak. Soalan kuliah bila kita kata orang ni bila datang jumpa Nabi, masuk Islam, oleh kerana payah nak datang balik, unless berbulan-bulan lagi, bahkan ada datang setahun sekali. Once a year. Datang tahun ni jumpa Nabi, balik belajar agama, kemudian balik. Tahun depan datang pula, tahun depan. Baru datang belajar balik. Ini kita kata Kita kata zaman dahulu punya kaedah. Cara mereka belajar dengan Nabi SAW adalah ikut kepada tempoh tersebut. Diorang akan datang nanti pula.
Nanti datang balik sekali lagi. Jadi ke tempat tu kadang-kadang mereka duduk, sekali duduk tu berminggu-minggu. Macam ni golongan Malik bin Huwairis ni kata dia duduk kat situ apa? 20 hari. Okey. Wa kana Rasulullah SAW, dia kata adalah Rasulullah SAW rahiman raqiqan. Nabi SAW ni adalah seorang yang amat-amat penyayang, amat-amat halus, lembut. Raqiq ni apa kalau ikut kepada raqiq ni maksud dia nipis. Maksud dia jiwa perasaan tu halus lah. Maksud dia concern tengok keadaan, tengok muka. Kadang-kadang kita macam dalam kelas lah, tengok muka pelajar macam ngap-ngap je kan. Kita macam ni masalah ni. Dia ada concern. Kadang ada juga orang kadang tak kisah, tahu cakap je kan. Dengar-dengar macam mata pun ada juga. Saya rasa inilah itulah kan. So ada YouTube banyak. Terutama geng-geng yang sebang tingkat ataupun yang pakai selempang kan. Kan bercakap tak tengok orang. Dia cakap seorang dia je. Seronok seorang. Bukan makmum, jemaah faham ke tak faham ke, tak sekian, tak penting. Yang penting adalah dia tengok muka, dia tak tengok muka pun. Kalau kita tengok muka ni, kita nampaklah muka orang boring kan. Maksudnya kena berhenti dah ni. Kalau kita nampak macam muka, atau macam kita kadang kuliah isyak kan, kuliah maghrib kat surau, kat masjid kan, nampak perasan kalau muka orang tu dah mula start macam gitu kan. Kita cepat-cepat lah berhenti kan, buat tak tahu pula. Ada kawan saya tu lah. Ya, budak junior saya. Dia pergi masjid Kota Damansara kan. Dia pergi ceramah, tak nak berhenti. Jemaah tengok jam dah. Pukul 9 tak berhenti lagi. Dia ada tempat-tempat kita datang sebulan sekali sebagainya. Orang kata janganlah cepat sangat berhenti ustaz. Lajaklah pukul 9. Dia minta kita tambah lah. Kita lah lari. Kita lari awal. Tapi ada tempat tu dia macam dia nampak dah orang tu gitu kan. Tengok jam. Pandang keluar. Itu benda kita concern lah. So Nabi SAW sendiri bagi dia bila datang para sahabat tadi datang nak belajar Islam. Kemudian tapi keupayaan mereka bersabar, Nabi tengok. Jadi dia kata Nabi ni rahiman raqiqan. Baginda ni adalah seorang yang penyayang dan juga amat halus perasaan. Dia sensitif. Fa zanna anna qad ishtaqna ahlana. Lalu baginda rasakan bahawa kami telah merindukan akan keluarga kami. Ishtaqna ahlana. Kami telah rindukan keluarga kami. Lepas tu dia kata apa? Fasa'alana an man tarakna min ahlina fa akhbarnahu. Lalu baginda tanyakan kami mengenai siapa kami tinggalkan daripada keluarga kami. Siapa kau tinggalkan? Ni kata tinggal mak, tinggal abah, tinggal isteri, tinggal anak. Tak pasal dia datang kan? Datang nak belajar agama, masuk Islam, tapi dia orang tinggal siapa? So Nabi tanya, kau kat kampung siapa ada? Ini kau tinggal siapa? Nabi tanya. Kemudian baginda SAW kata faqala irji'u ila ahlikum. Pergi pulanglah kalian semua kepada keluarga kalian. Mana dah 20 hari dia tinggal, Nabi suruh balik. Ini ceritakan keadaan Nabi suruh balik. Balik Nabi kata. Faqimu fihi muallimuhum. Maka diamlah, tinggallah kamu di tengah-tengah mereka dan ajarkanlah mereka. Okey. Wa muruhum, dan suruh mereka, mensuruh keluarga kalian fa idza hadatis salah. Okey, dia kata wa muruhum, dan perintahkanlah mereka. Fa idza hadatis salah, bila hadir saja waktu solat. Falyu'adzil lakum ahadukum, hendaklah mengazankan untuk kalian seseorang di kalangan kalian. Thumma liya ummakum akbarukum, kemudian hendaklah mengimamkan kalian orang paling tua di kalangan kalian, paling berusia. Okay, sebab ketika tu, maksudnya Nabi suruh mereka balik kan, dan Nabi suruh suruh mereka balik ajarkan agama. So diorang ketika tu kan dia sebut semua orang umur hampir sama. Belajar Islam pun samalah. Jadi pengetahuan mereka tentang Islam sama. Bahkan Quran mereka dapat dari Nabi pun sama banyak. So kat situ Nabi suruh apa? Siapa paling tua? Tapi walaupun kita tahu lah kadang paling tua tu bukan maksud paling tahu pun. Tapi kerana sini pasal dia orang ni adalah pada usia yang sama. Sebab tu kita pernah sebutkan pada hari tu yang kes masalah bila para ulama macam Imam Syafi'i dan lain kedepankan orang paling faqih ke atas paling qari. Dia kata pasal kerana pada zaman Nabi dahulu para sahabat yang paling qari paling faqih. Siapa paling qari? Dia paling faqih, paling banyak hafal Quran, paling tahu agama. Tapi zaman para tabi'in dan seterusnya memang tak macam tu.
Ada paling banyak hafal Quran tapi tak paling tahu agama. Contoh macam Khawarij. Orang Khawarij kan, diorang paling banyak hafal Quran. Bahkan sebagian mereka guru Quran. Zaman Ali bin Abi Thalib, yang bunuh Ali bin Abi Thalib adalah seorang lelaki nama Abdul Rahman ibn Muljam. Abdul Rahman bin Muljam ni adalah guru Quran zaman Nabi. Zaman Umar. Zaman Umar bin Khattab memerintah, Umar hantar dia ke Mesir untuk tugasan mengajarkan Quran di Mesir. Dia pesan pada gubernur pemerintah di Mesir, besarkan rumah dia, luaskan halaman dia, biar orang ramai boleh datang belajar Quran dengan dia. Mungkin Umar pasal dengar bacaan Quran dia betul. Itu kat situ concern Umar. Tapi masalah kefahaman, kita kata kefahaman dia salah. Kefahaman Abdullah bin Muljam ni bila dirasakan halal darah para sahabat kerana tak ikut Quran. Dia jauh lah. Walaupun dia guru Quran. Dia guru Quran tapi dia tak tahu pengertian Quran tadi sampai kes pengertian Quran yang para sahabat nukilkan, orang tak nak belajar. Orang tak ambil kefahaman para sahabat. So kat situ kat sini lah berkuatnya pula pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa faqih tu dikedepankan kat atas orang yang qori hafal Quran banyak. By time pada zaman Nabi betul. Yang Nabi lantik tu dua saat sama. So bahasa Arab tak rosak lagi. Betul. Itu banyak aspek. Sebab diorang bahasa Arab tak rosak lagi. Diorang Arab tulen. Arab tulen. Sebab tu bila Quran dapat pada mereka, kadar Quran tu diperolehi tu boleh kata sama banyak. Kefahaman pun lebih kurang sama rata. Tapi beza dengan zaman para tabi'in, pada para sahabat para tabi'in, kat situ perkahwinan dengan bukan Arab dah banyak berlaku. Bila perkahwinan campur ni berlaku, lidah Arab tidak asli lagi. Sebab tu kenapa timbul tajuk hatta pengumpulan penulisan semula Al-Quran dan sebagainya berpunca di situlah. Kerana kebimbangan berkenaan dengan masalah orang-orang yang bukan Arab asal ni, dia akan salah baca Quran dan mula melaga-laga Quran. Selagi sekali disatukan tulisan zaman Osman. So jadi tak pelik kalau dia kata zaman para tabi'in tu, Mak Ali tu kan, zaman para Nabi wafat, para tabi'in ni ada yang jumpa sahabat, belajar dengan sahabat, tapi tak semestinya dia seorang yang faham agama macam para sahabat. Kita balik pada asal Khawarij ni, golongan yang bunuh para sahabat sebagainya, diorang ni ikutkan kepada masalah Quran dan ibadat sangat dahsyat. Ibn Abbas dia dihantar oleh Ali untuk berdebat dengan mereka. Bila pergi jumpa tu, Ibn Abbas nampak, dia kata korang akan rasa sikit amalan korang banding amalan mereka. Ini Ibn Abbas cakap pada para sahabat yang lain. Bangun malam, qiyam tiap malam, khatam Quran dan sebagainya, menangis sebagainya. Tapi siang buat benda bukan-bukan. Dia sanggup jaga kita geng Khawarij ni, kalau terbunuh babi, orang ahli kitab kan, pergi minta maaf, bayar pampasan. Bunuh orang Islam yang tak ikut fahaman mereka, tak ada masalah. Halal darah dia. Ini jadi basic dia kalau kita bahas ni betul lah pasal kes lepas zaman para sahabat, istilah paling qori tadi kena define balik istilah tu. Sebab paling qori pada zaman Nabi betul, zaman para sahabat betul. Kita panggil mereka ni orang-orang yang paling qori ni paling faham Quran, paling tahu agama. Tapi lepas daripada zaman mereka, banyak dah orang tu bukan Arab masuk Islam sebagainya, tidak seperti itu lagi. So sebab tu kenapa kadang-kadang boleh berlaku yang kes lah, kes panggil ni. Dan macam tadi dalam kisah tadi Nabi kata paling tua. Sebab tak ada masalah paling tua, sebab mereka sama. Kefahaman bahasa Arab mereka sama, mereka punya umur lebih kurang dan sebagainya, dan mereka baru masuk Islam. Semua baru masuk Islam. Jadi mereka punya tahap atau kadar mereka adalah serupa sahaja. Okey. Kemudian dia kata wa anhu daripada Malik bin Huwairith riwayat lain, qala ataitu, aku telah datang an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau telah datang Nabi sallallahu, ana wa sahibun li, aku dan seorang temanku, falamma aradna al-ikfal, lalu kami bila ingin kami untuk pulang. Ikfal kat bawah tu tulis ikfal. Kami minta ya aradna ayyuzan lana firrujuk, kami minta ingin untuk diizinkan untuk kami untuk balik. Kami ingin untuk diizin untuk kami untuk balik. So jadi dia kata bila kami nak ikfal, dia kata min indihi, daripada si Nabi, qala lana, Nabi sabda kepada kami, idza hadaris salat fa'adzinna thumma aqima, bila hadir saja waktu solat, azanlah kamu berdua dan kemudian iqamahkanlah.
Ni antara dalil yang kadang-kadang dipegang oleh sebahagian para ulama dalam hadis ni dan hadis tadi, berkenaan dengan azan tu wajib. Azan adalah wajib. Siapa yang pegang itu, kita solat kat sini pun, kat dalam masa taklim ke sebagainya, kena azan dulu baru iqamat dan baru solat. Masa ini Nabi pesan, bila datang hadir waktu solat, azanlah kamu berdua dan dirikanlah iqamah. Pasal dia kan perjalanan balik kan. Nabi kan suruh pesan macam tu. Azan. Kemudian dan iqamah pun sekali. Iqamah pun sekali. Kita kalau ikut pada ni konsep sekarang tak, kita kata banyak ulama kata azan dan juga iqamah tu hanya sunat saja. Sunat saja. Walaupun kalau kecuali kita kata dalam satu kampung masjid ataupun surau yang memang rawatib yang diletakkan solat 5 waktu, ada kena azan. Adapun yang kalau kita kat rumah kita, tak ada azan kat rumah tiap-tiap sendiri. Tak jenuh orang pakai speaker kan. Rumah akak speaker satu, saya speaker satu, semua azan kan. Allah Akbar kan. Azan sedap kan, azan yang jerit. Tapi kalau kita pergi macam kat Mekah atau setengah tempat macam di Mesir kan, laluan jalan perumahan tu tak sama. Kan nampak surau sebelah-sebelah. Musola sini satu, sini tu. Sini azan. Nampak menara sebelah-sebelah je. Tapi kadang-kadang benda tu tempat tu nak pergi jauh. Nak pergi, tapi nak pergi kena pusing, datang balik dah habis solat. Orang sana pun atas sini pun kena pusing waktu solat. Pasal rumah tadi macam zaman dulu, dia tak ada perancangan. Perumahan tu tak dirancang. So, jadi dibina laluan-laluan tadi kan, sisilah rumah orang sebagainya. Dia kadang-kadang jarak musalla tu dari satu tempat tu berikutnya, untuk orang-orang tinggal tu, itu convenient untuk mereka. Untuk pergi pada musalla, nak pergi pada masjid yang besar lagi jauh lah. Walaupun kita tahu bahawa sebenarnya langkah kaki ke masjid kan, apa yang kita panggil, makin jauh jarak kita dengan masjid, makin banyak langkah kita, makin banyak pahala kita. Itu yang kita baca hadis yang dulu. Memang ada galakan untuk kita duduk, tak ada galakan untuk kita banyakkan langkah ke masjid, sama dengan berulang-ulang banyak kali. Macam kisah Ubay bin Ka'ab tanya seorang lelaki tu kan, tengok asyik, pagi datang, petang datang, dia duduk ulang-alik macam tu, banyak kali ulang. Ataupun dengan jarak jauh, rumah tu jauh pun dia juga, langkah kaki tu banyak jadi dengan banyak kali. Kadang-kadang ada orang mungkin pergi sekali tu tunggu sampai isyak ke, sampai pergi maghrib, tunggu sampai isyak. Kalau zuhur tunggu sampai asar. Subuh asing. Kalau contoh macam kalau tengok dekat Yaman dulu, dekat Jami' Kabir. Jami' Kabir ni masjid besar lama di Sana'a, lama. Yang masjid ni memang masjid ni dibina sebenarnya sejak zaman Nabi. Bahkan Nabi tentukan kiblat masjid tersebut. Ada satu video diorang buat. Kami kat Yaman dulu, Syekh kami buat satu video gunakan Google Earth, tunjukkan macam mana kiblat masjid tu sampai sekarang betul. Sedangkan Nabi tak pernah datang ke Yaman. Tapi ni pesan pada sahabat yang datang ke Yaman, nama dia Wabr Ibnu Yuhannas Al-Ansari. Wabr Ibnu Yuhannas Al-Ansari. Dia seorang sahabat, Nabi hantar dia ke Yaman untuk ajar Islam pada orang Yaman. Dia dekat Sana'a. Ada kawasan-kawasan contoh macam tempat lain, Muaz bin Jabal, Sa'id Waqqas, Ali. Dia scattered. Para sahabat Nabi diasing-asingkan untuk mengajar Islam di Yaman. So bila di masjid lama Yaman tu, asalnya kebun. Dia kebun Gabno Parsi di Yaman. Jadi Gabno tu masuk Islam. Dia masuk Islam, jadi lepas tu semua penduduk dia pun dibenarkan masuk Islam. Jadi diorang pun, itu para sahabat datang ajar agama tu, Nabi hantar para sahabat. So sahabat yang di Sana'a, nama dia Wabr Ibnu Yuhannas. Wabr Ibnu Yuhannas Al-Ansari. So jadi dia dan Nabi tentukan. Jadi kiblat tu memang straight sampai sekarang. Okay, so jadi masjid tu, kalau kita pergi masjid macam tu, orang tua-tua dia masih kat masjid je. Pagi lepas subuh duduk baca Quran sampai matahari naik. Kemudian balik rumah sarapan. Betul pukul 10 pagi kan, datang balik, duduk baca Quran sampai zuhur. Zuhur, lepas tu balik makan tengah hari. Kemudian sebelum asar kan datang, duduklah kan, sampai isyak kadang. Duduklah di Quran besar kan. Duduklah baca Quran. Duduk baca Quran pagi, petang, siang, malam baca Quran. Kita kat Malaysia tak ada kot. Ramadan kot mungkin ada kan. Tak nampak sangatlah. Kat sana betul, memang masa di masjid tu
berulang-ulang kali. Asyik ada masjid je. Muka dia masjid. So jadi kita kata kalau kita kata rumah dia jauh kan, tapi memang diorang sering banyak trip lah. Mana subuh, kemudian sampai pukul sarapan. Kemudian pukul 10 kan datang balik sampai Zuhur. Lepas tu keluar Zuhur, keluar lagi makan tengah hari. Kan asar kan datang balik. Lepas tu maghrib isyak confirm balik masjid lah. Dia sentiasa banyakkan ulangan. Kalau kita itu trip berapa trip lah, dia datang pergi kan, ulang alik. So jadi kalau kita kata kalau kita kata apa, jarak macam kita sebut kan dekat Mesir, dekat Mekah sendiri pun, sebagai tempat tu musalla tu dekat-dekat. Kita nampak ikut mata kita dekat. Tapi sebenarnya kalau kita duduk kat taman tu, kat tempat tu, orang sana datang sini jauh. Orang sini pergi sana pun jauh. Dan cuma lah kita kata dalam Islam ni, kalau kita kebetulan memang jauh, kita tak boleh buat apa lah. Dan kita, Allah Ta'ala bagi pahala di atas tu. Tapi sahaja jauhkan diri, taklah. Kerana duduk kat hutan, apa? Mudah sikit kan, jarak jauh sikit daripada masjid. Itu tak adalah, itu bongok nama dia kan. Pasal kita tak disuruh menyusahkan diri untuk dapat pahala. Contoh macam nak rasa susah berpuasa atau usah sahur. Atau paksa diri berlapar. Itu salah lah. Yang patutnya adalah dia kena pastikan diri dia buat saja. Kalau kebetulan disusahkan, maka dapat pahala tambahan. Kalau tak susah pun, dia tetap pahala dia sama. Bukan cari kepayahan Walaupun sebenarnya ada setengah-setengah pendapat lah, makin susah makin banyak pahala, makin bagus. Makin susah, makin banyak pahala, makin bagus. Itu salah juga, itu salah, tak macam tu. Susah tak dicari. Susah bukan dicari. Kalau terkena, itu habuan kita lah. Macam jarak rumah orang yang jauh daripada masjid, itu habuan dia lah. Orang dekat masjid macam, alamak, dah tindah lah. Kenapa? Dekat sangat dengan masjid. Ini salah lah, tak kena. Dari segi asasnya kat situ tak kena. Okay, so jadi dia kata bila hadir waktu solat, azanlah kamu berdua, dan juga kemudian iqamah lah. Dan pesan pada mereka berdua macam tu. Wal ya ummakuma akbarukuma, hendaklah menjadi imam kamu berdua, siapa lebih besar di kalangan kamu berdua. Ini maksudnya pesanan Nabi ni untuk ketika mereka balik, on the way balik kan. Kalau mereka sampai mana-mana, datang waktu solat, nak solat, ada macam tu, azan dulu, kemudian iqamah, kemudian sekian. Ini macam ni kalau kita pergi berkelah kan, ke PD ke sewa homestay ke, dia kat situ applicable lah macam ni. Masuk waktu solat, kita azan, iqamah, solat. Azan berjemaah kan. Kita kata pasal nak pastikan walaupun ketika musafir, jemaah tu dilaksanakan, bukan solat asing-asing. Macam kat sini kisah dua orang sahabat tadi, masalah keselamatan kan, dalam perjalanan, better seorang solat, seorang tunggu. Ikut logik kan, orang merompak dan sebagainya, logiknya seorang solat, seorang tunggu. Tapi Nabi tak saran macam tu. Nabi sarankan mereka supaya tetap solat. Cuma diorang kemudahan dia adalah diorang ada qasar. Ada qasar, solat dia segera, taklah lama sangat. Itu maksud dia. Okey, baik. Okey, qala Khalid Al-Hazza, dia berkata Khalid Al-Hazza, ini perawi wa kana mutaqaribaini fil qiraati, dan adalah mereka berdua hampir serupa, mutaqarib dekat hampir fil qiraati, dalam bacaan. Maksud dalam bacaan tu dalam hafalan mereka lebih kurang sama. Sebab tu kenapa mereka Nabi suruh siapa paling tua, dua mereka paling sama. Tapi macam saya sebutlah, khilaf para ulama berkenaan kedepankan siapa ke atas contoh macam ada faqih, ada qari. Kedepankan faqih ke kedepankan qari. Okey, pada konsep dia memang kita kata pada zaman Nabi dahulu sallallahu alaihi wasallam, orang yang faqih itu memang orang yang qari. Tak ada orang yang faqih tak qari. Tak ada orang yang faqih yang tak qari. Zaman kita jadi kes, ada orang faqih tapi tak qari. Hafalan Quran dia sikit, tapi dia faqih, faham banyak. Hukum hakam dia banyak faham, tapi dia tak banyak hafal Quran, macam mana orang keluar Quran. Ada pun yang qari Quran tapi tak faham hukum. Yang qari Quran salah akidah pun banyak juga. Kan buat hafal Quran, lepas tu kemudian buat benda-benda bid'ah. Amalkan benda bid'ah, cari makan dengan bid'ah pun ada. Itu tunggu untuk bacaan Quran lah, untuk orang mati. Saya ada kawan seorang, dia cerita tu dia belajar hafal sekolah agama tu, hafal Quran sekali kot. Dia kata kat sekolah dia tu, kalau dia kata dia orang diajak oleh orang untuk pergi kenduri, doa selamat, bukan doa selamat lah, baca Yasin untuk orang sakit,
Diorang niat kalau boleh orang tu mati. Sebab apa? Kalau sembuh, habis lah, tak ada makan. Tapi kalau orang tu sakit, orang tu mati, orang sakit tu baca, dapat makan dah. Orang tu mati, ada makan pula. Lepas tu tahlil lagi, makan pula. Lepas tu baca Quran ke kubur lagi, makan pula. Dapat pahala banyak. Itu dia kata macam tu. Bukan pahala banyak, dapat duit banyak. So kadang-kadang konsep tu. Jadi kita kata hafal Quran, tapi banyak amalkan bid'ah. Itu benda tu kita tak nafikan. Sekejap, tengok apa benda sebut. Salam Ustaz, setiap solat rawatib dibuat secara duduk, adakah pahala mendapat rumah idaman syurga tu menjadi separuh? Mohon jelas sikit. Ni pasal kes masalah kalau kita solat sunat rawatib. Kan Nabi kata barang siapa solat 12 rakaat sehari semalam, Allah Ta'ala beri untuk di rumah di syurga. Okay. Memang kita kata dari segi masalah ganjaran, memang Nabi sebut tentang orang yang solat berdiri kan dapat pahala. Seorang solat duduk, separuh orang berdiri. Orang solat baring, separuh orang duduk. So jadi maksud dia sentiasa bila ini kalau tak ada sakit lah. Kalau tak ada kesakitan, tak ada masalah, orang tu sengaja solat sunat duduk, kita kata dalam keadaan sebut memang harus dan tak ada masalah. Cuma pahala tak serupa lah. Kita masalah rumah tu dapat separuh, tak ada cerita dari Nabi SAW kan. Separuh ke setengah ke suku ke kan, dapat dinding je ke, dapat lantai je ke. Dia pasal kita kena faham dalam di syurga nanti tidak ada second upgrade. Kalau kita dapat banyak tu. Kalau tak ada langsung. Bukan maksudnya kalau tu separuh nanti dia boleh upgrade separuh, mana ada. Dia kan style rumah orang Arab. Orang Arab punya rumah, perasan kan? Dia buat atap rata. Dia tak ada bumbung. Lepas tu kita naik kat tingkat atas tu, biasanya besi curucuk yang untuk tambah second bangunan tu dah siap. Ready. Yang dikatakan dia boleh buat rumah 2 tingkat. Okay, stop dulu. 2 tingkat. Lepas tu dapat duit lagi, atau anak kahwin, tambah setingkat lagi. Setingkat lagi. 3 tingkat. Lepas tu cucu kat tu anak suami kahwin, tambah 1 lagi. 4 tingkat. Dia naik kemudian. Ada second upgrade. Kita kalau dah buat bumbung gitu, tak ada upgrade lah. Melayu kita kan, orang Arab tak itu. Dia punya upgrade tu bertimbun-timbun. Dia sentiasa akan ada upgrade. Nanti kalau kita pergi rumah orang Arab kan, yang taklah kaya sangat kan. Kalau kat kampung-kampung. Jadi rumah dia paling-paling pun 3-4 tingkat. Tapi 3-4 tingkat tu ada section dia. Macam bawah sekali tu, binatang ternakan. Tengok rumput-rumput dan sebagainya. Kedua, dapur. Ruang tamu ketiga. Keempat, bilik tidur tu kan. Dia rumah section ni keluar ni. Ruang. Kita naik atas, ruang satu lagi. Dia tak ada yang tu bilik banyak. Kalau rumah atas tanah ya bilik banyak kan. Dia tak rumah macam tu yang panjang tu, biasanya macam tu. Setingkat tu bilik satu. Dia bagi syukur. Jadi tingkat sikit. Betul antara tingkat ada tandas. Tingkat berapa ada tandas. Saya pergi rumah kawan saya kan. Tingkat ada tingkat lah. Kalau kita naik, macam nak naikkan jalan tangga naik satu je. So kalau dia balik rumah, kalau dia bawa kita, dia masuk rumah, dia ketuk-ketuk pintu, Allah. Kan dia saja buat macam tu. Supaya kalau adik dia ada ke lari cepat-cepat. Adik dia ada kat tinggi tangga tu lari cepat. Tandas kongsi satu je, tak ada orang lain. Jadi laluan masuk tu kan, masuk antara naik ke tingkat berapa tu ada tandas. Jadi dia ada tingkat dapur, ruang tamu kat sini, sekian kat sini. Kadang-kadang mungkin satu tingkat tu mungkin 2 bilik. Ada lah, tapi dari segi asasnya tingkat tu dah upgrade. So kita bayangkan dekat dunia ada lah, tapi akhirat tak ada macam tu. There's no second upgrade. If ever ada peningkatan kedudukan pun sebab amalan dunia. Amalan di dunia ni, di dunia lagi dah terjadi. Macam kisah seorang lelaki dalam Musnad Ahmad, dia masuk syurga. Kemudian bila masuk syurga, Nabi kata dia dapati syurga dia dapat tu lebih bagus daripada apa amalan dia buat. Better dari amalan dia buat. Kita tahu kan amalan kita buat apa kan. Setakat kita buat apa, sunat-sunat pun jarang-jarang. Sunat pun kadang-kadang kan. Baca Quran pun sekali-sekala. Kalau kita ada amalan macam tu, kalau kita sikit amal, memang kalau kita masuk syurga, kita dapat syurga hebat. Mesti kita tertanya apa hal. So that guy, lelaki tu tanya. Dia kata, Ya Rabb, anna li hadha. Wahai Tuhan, dari mana aku dapat ni? Kau ikut amal aku buat hari tu, macam ni je. Kau aku dapat macam ni, Sendiri dia terkejut. Jadi Nabi kata, Allah jawab. Allah kata apa? Bistighfari waladika laka
dengan sebab minta ampunnya anak engkau untuk engkau. Mana kau dapat macam ni sebab minta ampunnya anak engkau untuk engkau. Tapi perbuatan tadi mesti dekat dunia. Kalau anak dia mati tak minta ampun untuk dia, tak jadi jugalah. Sebab itu hanya berlaku ketika mana anak dia masih hidup. Dia mati tapi anak dia hidup lagi. Anak dia minta ampun untuk dia. Sebab tu kenapa kalau kita ikut sunnah kan. Mana untuk orang tu menyelamatkan mak bapak dia di hari akhirat kan. Nakkan mak bapak dia dapat darjat tertinggi. Ikut hadis Nabi, tak payah bagi pahala. Just minta ampun untuk Allah kepada untuk mereka di sisi Allah Taala. Banyakkan minta ampun. So orang lelaki tadi ikut hadis Nabi tu dia meningkat darjat di syurga dengan sebab anak dia minta ampun untuk dia. Tak ada anak dia buat tahlil bunuh arwah ke sebagainya, baca Yasin kat kubur setahun sekali, buat pesta ke atau baca Quran, khatam Quran setiap tahun, tak ada. Yang disarankan dari hadis tersebut adalah banyakkan minta ampun. So jadi okey, tapi second upgrade lah, maksudnya dia punya level macam ni dia baca macam ni lah kedudukan dia. Tapi bila tiba-tiba sampai kat sana, dia tengok duduk atas. Tapi benda tu bukan second upgrade dekat akhirat. Upgrade tu dah dibuat oleh anak dekat dunia lagi. Ketika anak dia masih hidup. Sebab tu tak ada second upgrade. So, jadi masalah bila buat rawatib dan keadaan duduk. Pahala memang separuh. Ganjaran separuh. Masa rumah dapat ke tidak? Wallahualam. Sebab kita tak ada. Ikut pada hadis Nabi punya lafaz, tak ada sebutkan duduk atau berdiri. Nabi tak sebut duduk atau berdiri. Dan hadis tadi berkata, barang siapa solat 12 rakaat sehari semalam, Allah Ta'ala bina dia untuk dia rumah di syurga. Kan? Jadi kalau kita faham di situ, orang tu dah buat 12 rakaat, tak kira duduk atau berdiri. Dia bila tak kira duduk atau berdiri, maksud dia dapatlah insya-Allah. Cuma mungkin tak sama dengan orang berdiri. Beli rumah teres 2 tingkat. Pemaju A rumah begini. Pemaju B rumah begini. Rumah 2 tingkat. Buka 20 kali 70. Sama. Beli tempat ni, Tapi dalam sama yang ni punya rantai kayu, ini sekian, benda pula dapur 2. Yang ni punya dia tetap dapat rumah. Tapi soalan sekarang, macam mana rumah anda? Rupa macam mana? Wallahualam lah. Mungkin kita kata dari segi masalah grade ataupun kita panggil kedudukan rumah tadi tak serupa. Macam kita sebutlah dalam hadis yang kita baca dulu, kisah dalam fiqh doa dan zikir kan, tajuk Nabi Ibrahim AS kirim salam pada kita. Kan Nabi SAW kata jumpa Ibrahim AS, dan Ibrahim AS ucap salam kepada umat Muhammad. Dan Ibrahim AS pesan, dia kata beritahu umat kau bahawa syurga tu tanah dia elok. Tanah syurga tu sangat elok, subur. Tapi dia adalah tanah kosong yang lapang. Tak ada pokok, tak ada apa. Maka tasbih, takbir, tahmid, tahlil tu itulah yang menumbuhkan pokok di syurga nanti. Permai mana syurga kita berdasar pada amalan kita di dunia. Permai mana. Kalau kita sikit bertasbih, berzikir, dia mungkin sikit lah pokok kita. Tak boleh beli pokok baru. Yang kata nak beli pokok baru lah. Kan sikit nampak pokok ni, kita beli pokok baru tak ada. So basically kalau kita dari segi masalah dapat rumah mungkin dapat insya-Allah, tapi kadar rumah tu tak serupa dengan orang yang berdiri. Kalau orang yang baring punya solat tak sama dengan orang yang duduk. Itu kadar masing-masing lah. Rumah itu rumah, tapi rumah tadi grade yang berbeza. Kan dulu ada pemaju yang orang tak suka beli Talam Corporation. Yang rumah dia buruk kan, dekat Bukit Beruntung, Bukit Sentosa kan. Perumahan yang dia kata gagal kan. Contoh tu bila beli, orang kalau saya kata pemaju, siapa pemaju? Dengar Sam Babi ke, dengar tu. Kan macam tu sikit. Kalau dengar macam kumpulan sekian, alamak kan. Kalau pemaju tu tak kenal, kita bimbang juga. Mutu kualiti buatan dia tak terjaga. Tapi ala kuliah memang rumah itu rumah. Tapi kadar manusia tu rumah punya A atau rumah B pasti tak serupa berdasar pada kadar amal. Dapat. Macam syurga lah, syurga banyak tingkat. Setiap tingkat syurga tu ada 100 darjat. Ikut kepada hadis Nabi SAW sebutkan, syurga ni 8 tingkat. 8 tingkat. Yang tertinggi sekali Firdaus, yang tertinggi Firdaus al-A'la. Tapi bawah tu bawah lah. Tapi setiap tingkat ni, setiap tingkat ada 100 darjat. Within every tingkat ada 100 darjat. Within every darjat, satu darjat ke darjat berikutnya, daripada bumi ke bintang tertinggi. Mana orang atas kita
otak atas darjat berbanding kita, intai kita macam intai daripada bintang tertinggi, intai ke bumi. Lepas tu orang atas dia, atas lagi. So jadi kalau kita faham kat situ, memang manusia tu akan dapat, bila kita target yang terbaik, kan, kejar yang terbaik, dapat ikut kadar ihsan, kadar rahmat dan ihsan Allah Taala. Kata Allah Taala menggandakan pahala bagi siapa dia kehendaki. Kalau dia nak gandakan, dia gandakanlah. Kalau pahala kita sikit tapi dia nak gandakan, Allah Taala nak gandakan pahala kita, dia akan jadilah. Macam lelaki wanita yang bagi minum air anjing pada air, anjing bagi minum air kepada seekor anjing. Walaupun dia buat dosa banyak, tapi dengan sebab satu benda tu Allah Taala ampunkan dosa dia yang lain. Macam orang yang bunuh 100 orang kan, dengan satu keinginan taubat dia, Allah Taala gandakan jumlah amal tu. Kalau ikut kita pun ada macam tu. Ikut bagi macam bagi alihkan selamatkan anjing dahaga. Rasa-rasa kita pun ada buat juga benda ni tu. Nampak burung jatuh ke, pergi alihkan anak-anak burung tu, jangan sampai kena lenyek kereta ke, kucing kan kita jumpa kan. Memang kita akan ada perbuatan tadi, tapi digandakan tidak macam perempuan tadi. Itu hak mutlak Allah. Sebab tu kalau kita beramal, jangan sekali-kali sibukkan dengan jumlah banyak mana kita dapat. Just do, kan. Kadar jumlah tersebut terpulang kepada Allah Ta'ala. Diganda banyak mana, itu kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerja kita. Baik, wallahu a'lam. So kita dah habis di sini jadi kita insya-Allah nanti kita masuk nanti kepada okey, nanti kita masuk kepada bab 83 bab 83, bab maja fil qunut wa du'a lil muayyan wa alaihi fi salah. Bab apa yang datang tentang kunut ni dalam solat lah. Okey, dan doa untuk orang tertentu, specific person, untuk seorang ataupun ke atas dia, doa keburukan, doa kebaikan atau keburukan dalam solat. Ini nanti insya-Allah kita akan baca macam mana Nabi SAW pernah buat. Tapi kita khilaf para ulama berkenaan masalah general, kita faham masalah spesifik by name. Ya Allah, matikan orang sekian. Ya Allah, musnahkanlah dia, sebagainya. Nanti kita bincangkan insya-Allah. Baik, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.